Sanad-sanad dia sahih dan hukumnya hukum marfu'. Apa itu hukum marfu'? Bagi orang belajar hadis dia tahulah. Yang menjadi hujah manusia ni yang menjadi hujah pada kita cuma Nabi je. Kalau saya sebut, Dr. Sahur sebut. Untuk orang ramai, khususnya orang yang terlibat dengan penjelasan-penjelasan terhadap isu konturah yang menarik daripada sudut kajian hadis. Jom kita dengar sama-sama kenyataan daripada Dr. Rozami Ramli. Tadi Dr. Sahul dah sebut berkenaan dengan pandangan ahli sejarah berkenaan dengan qaturah ataupun qantura ataupun qantura ataupun qaturah. Jadi bila kita buat wacana ni, ada juga yang kadang-kadang dia tak follow. Dia kata qaturah mana pula ni kan? Kita nak bahas sikit berkaitan dengan ada ataupun tidak qaturah ini ataupun qantura ini disebut dalam mana-mana riwayat hadis. Saya katakan di sana ada beberapa riwayat. Riwayat ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Imam Al-Hakim bawakan riwayat dan sanad ni sahih, ya, yang mana kita pun tahulah Abdul Razak Sana'ani adalah perawi yang siqat, Ma'mar juga siqah, Ayyub As-Sakhtiani juga siqah, Ibn Sirin juga siqah, Abdul Rahman bin Abi Bakrah juga perawi yang okey, Abdullah bin Amr bin Al-As ialah sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, "Ausyaka Banu Qantura." Hampir-hampir di mana nanti satu zaman Banu Qantura akan keluarkan kamu daripada bumi Iraq. Ini disebut oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat ni. Qala qultu thumma ya'udun. Orang yang berdengar ni, anak murid dia iaitu Abdul Rahman bin Abi Bakar, dia tanyalah. Dia kata, adakah mereka akan kembali semula? Kata dia, wa zaka ahabbu ilaik. Kembali itu lebih kamu sukai. Thumma ya'udun wa yakunu lahum biha salwatun min aish. Mereka akan kembali dan mereka akan dapat kemewahan dalam hidup. Maksudnya cerita tentang Banu Qantura ni, cerita tentang Banu Qantura yang disebut dalam riwayat ni, yang disebut oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, konotasi dia negatif lah. Maksudnya mereka akan datang dan mereka akan keluarkan orang-orang Islam daripada bumi Iraq. Okey, itu riwayat yang pertama lah. Ini riwayat Abdul Razak, lebih kurang sama, iaitu disebut kat sini Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan, "Ausyaka Banu Qantura ay yukhrijukum min ardi Iraq." Lebih kurang sama. Akan datang satu zaman di mana Banu Qantura, keturunan Qantura akan halau kamu keluar daripada bumi Iraq. Kemudian Abdul Rahman bin Abi Bakar tanya, "Summa na'ud, adakah kami akan kembali selepas itu? Adakah kita akan kembali selepas dihalau tu?" Kata Abdullah bin Amr, "Wa zaka ahabbu ilaik." Itu yang lebih kamu suka. Kemudian kamu semua akan kembali dan kamu akan dapat kemewahan dunia balik. Kamu akan dapat kemewahan hidup balik. Ya, maksudnya dihalau sementara, kemudian akan kembali balik. Syekh masyhur Hasan Al-Salman, seorang pengkaji moden, dalam kitab dia Al-Iraq, yang mengkaji tentang riwayat-riwayat hadis akhir zaman berkaitan dengan bumi Iraq, dia ada sebut. Dia kata kat sini, wa hazihi ahsanidu sahihah laha hukmur rafa'. Maksudnya sanad-sanad riwayat ni sahih. Sanad-sanad dia sahih dan hukumnya hukum marfu'. Apa itu hukum marfu'? Bagi orang belajar hadis dia tahulah. Yang menjadi hujah manusia ni yang menjadi hujah pada kita cuma Nabi je. Kalau saya sebut, Dr. Sahur sebut, siapa pun sebut, dia tak jadi hujah. Kami kena cari hujah supaya pandangan kami itu diterima. Tapi yang jadi hujah, yang Allah Ta'ala kata kamu wajib ikut kata-kata dia ni, hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tahulah. Jadi bila ni kata-kata sahabat, asalnya dia bukan hujah lah, sebab dia sahabat, dia bukan Nabi. Pandangan sahabat boleh kita terima dan boleh kita tolak, kerana sahabat bukan maksum. Tapi apabila perkataan sahabat ni, perkataan sahabat, perbuatan sahabat, perakuan sahabat, bila sahabat tengok satu tabi'in buat satu cerita, satu benda, dia tak bantah, itu perakuan dia. Kalau Nabi buat macam tu, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, perakuan Nabi, dia jadi hujah tu. Sahabat buat depan Nabi, Nabi tak bantah, kita kata yang ni Nabi approve, kerana Nabi tak akan diam dalam benda maksiat. Sahabat makan dhab, Nabi tak makan, tapi Nabi tak larang sahabat makan, maka makan dhab boleh. Dhab tu apa? Biawak pada masjid tu kan? Bukan biawak yang tepi longkang ni. Okey, maka sahabat makan, Nabi tak makan, tapi Nabi tak bantah, Nabi tak larang, maka dia jadi hadis tu. Dipanggil hadis takriri, hadis yang berkaitan dengan approval of our prophet. Tu benda asas yang kita kena faham. Tapi bila sahabat cakap, sahabat buat, sahabat approve, belum tentu jadi hujah. Kecuali kalau sahabat tu cerita pada benda, ini satu kaedah dipanggil illa idza kana sahabi yaqul fima la majala lil aqli fi atau la majala lil ijtihadi fi fayakunu kalamuhu atau qawluhu fi hukmi rafa. Kecuali kalau sahabat tu dia cerita satu benda yang akal tak boleh fikir, tak ada ruang untuk akal fikir. Contoh
Contohnya macam sahabat cerita pasal syurga, sahabat cerita pasal neraka, dia tak sandar pada Nabi, tapi dia cerita. Ataupun sahabat tu cerita pasal masa akan datang. Macam ni cerita ni. Abdullah bin Amr cerita pasal Banu Qantura. Benda akan datang. Daerah akan datang, dia akan halau kamu daripada bumi Iraq. Ini benda akan datang ni, mana kau tahu? Sahabat dia tak terima wahyu. Maka para ulama bila riwayat-riwayat seperti ini, mereka kata hadis ni mauquf. Asalnya bukan hujah, tapi fi hukmi rafa. Tetapi hukum dia tu hukum marfu'. Hadis marfu' macam-macam hadis Nabi. Sebab mana sahabat nak ambil riwayat ni? Dia mesti ambil pada Nabi punya. Kecuali, ada lagi kecuali. Dalam kecuali tu ada kecuali lagi. Kalau sahabat terbukti suka ambil daripada Israiliyat. Dan kita waktu tu kita KIV. Sebab itu dalam riwayat ni, ulama semasa ada dua pandangan. Guru saya, Syekh Al-Arnaud, Shuaib Al-Arnaud, guru saya belajar dengan dia. Dalam menilai hadis ni, dia kata riwayat ni betul daripada Abdullah bin Amr, tapi dia ambil daripada Israiliyat. Kerana dia ada riwayat-riwayat yang dia ambil. Tapi wallahu alam, walaupun dia guru saya, tapi dalam isu ni saya nampak macam saya lebih setuju dengan pandangan Syekh Masyhur ni. Sebab apa? Sebab nak kata ini adalah riwayat yang berkaitan dengan Israiliyat ni pun saya tak berapa nampak kaitan Israiliyat tu. Sebab dia cerita benda akan datang. Dia bukan cerita benda yang lepas. Dia bukan cerita tentang Bani Israel. Dia bukan cerita pasal Yahudi. Dia cerita pasal orang Islam. Dia tak nampak kaitan Israiliyat tu sangat. Cuma konotasinya tu agak sedikit negatif lah. Konotasi tu negatif. Maksudnya akan datang Banu Qantura, dia akan halau orang Islam daripada bumi Iraq. Ni riwayat yang paling sahih dalam bab ni. Ada riwayat yang kedua, iaitu disebutkan dalam beberapa riwayat, beberapa jalur, lafaznya berbeza-beza sikit tapi makna hampir sama. Yang mana disebut situ, anna Bani Qantura awwalu man salaba ummati mulkahum. Sesungguhnya keturunan Qantura ni lah keturunan yang pertama yang merampas kekuasaan, merampas kerajaan daripada umatku. Tapi dalam riwayat ni ada seorang perawi nama dia Marwan bin Salim. Dia adalah perawi yang matruk, perawi yang tak boleh dipakai. Riwayatnya ditinggalkan. Maka riwayat ni tak sahih lah. Okey, riwayat yang ketiga ataupun hadis yang ketiga, hadis ni ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Sunan Abi Daud, iaitu Nabi SAW menyebutkan, yanzilu nasun min ummati bighaid yusammunahu al-Basrah. Kaum aku nanti akan turun di satu kawasan yang rendah namanya Basrah. Inda nahrin yuqalu laha Dijlah, di sungai Dijlah. Yakunu alaihi jisrun, yang mana kat situ adanya jambatan. Yaksuru ahluha, yang mana penduduk di bandar tu nanti akan jadi ramai. Wa takunu min amsaril muhajirin, dan yang mana Basrah ni akan jadi tempat di mana tempat-tempat orang berhijrah kepadanya. Dah jadi bandar besar kan, jadi orang pergilah ke sana. Okey. Qala Ibnu Yahya qala Abu Ma'mar wa takunu min amsaril muslimin fa idza kana fi akhir zaman jaa Banu Qantura iradul wujuh sigharul a'yun hatta yanzilu ala shattin nahar fayatafarraqu ahluha thalatha firaq. Dia kata nanti di akhir zaman nanti ni akan datang keturunan Qantura yang mana muka mereka Iraq, muka mereka tu Iraq ni macam lebar, muka lebar. Iraq muka lebar, mata kecil, mata sepet, sehingga mereka turun di kawasan sungai. Dan pada ketika itu penduduk bandar tu terpecah kepada tiga. Ada yang mengambil ekor-ekor unta. Maksudnya dia orang ni tak pedulilah, orang nak datang lah, kami duk buat kerja kami lah, duduk di daratan masing-masing. Wahalaku, dan mereka ni akhirnya dibunuh lah sebab tak mau ambil bahagian dalam perang. Orang datang bunuh mereka. Wa firqatun ya'khudhuna li anfusihim wa kafaru. Satu puak lagi, dia orang cuba nak berdamai dengan Banu Qantura yang datang ni. Akhirnya mereka menjadi kufur. Wa firqatun yaj'aluna dharariyahum khalfa dhuhurihim wa yuqatilunahum wa humus syuhada. Satu kumpulan lagi, mereka meninggalkan keturunan mereka di belakang mereka dan mereka pergi berperang dengan puak-puak Banu Qantura dan mereka menjadi syahid. Riwayat ni, hadis ni disandarkan kepada Nabi SAW, tapi riwayat ni ulama berbeza pendapat. Ada yang menilai riwayat ni sebagai hadis yang mungkar, ada yang nilai dia dhaif, seperti Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan dipersetujui oleh Shu'aib Al-Arnaud, dia kata dhaif. Ada yang menilai hadis ni sebagai hasan, iaitulah Syekh Al-Albani, dan dipersetujui oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana ada beberapa sebab. Yang pertama, berlaku percanggahan perawi dari sudut bagaimana cara nak meriwayatkan hadis ni. Kerana ada perawi yang riwayat, dia bubuh nama perawi itu berbeza-beza. Ada yang namakan Muslim bin Abi Bakrah, ada yang nama Abdullah bin Abi Bakrah, ada yang nama macam-macam nama dia bubuh. Jadi dia kata ini menunjukkan celaru lah perawi ni. Siapa yang celaru tu? Yang celaru
tahu tu perawi yang bernama Sa'id bin Juhman. Sa'id bin Jumhan. Dia adalah perawi yang lemah, tak kuat lah. Perawi yang tak kuat. Okey, tapi ada yang kata sekadar tak tersilap buah nama tu tak ada masalah lagi. Jadi ada yang terima kerana ada jalur-jalur lain lah. Cuma bagi saya, ketiga-tiga riwayat ni menceritakan tentang Banu Qantura sebagai riwayat yang mempunyai konotasi yang negatif. Okey, kalau tengok dalam ulama hadis, ulama hadis, mereka kata Qantura ni siapa? Qaturah ataupun Qantura ni siapa? Okey, tengok kat sini. Ibnu Hajar, ataupun kita ambil yang awal dululah. Yang awal dulu, antara yang awal sebut tentang Qaturah ni, Abu Ubaid, dia kata Banu Qantura At-Turk. Bila dia orang syarahkan hadis tu, yang bila Abdullah bin Amr kata Banu Qantura akan datang halau kamu daripada Iraq. Siapa ni? Dia orang kata Turk. Siapa Turk? Golongan Turkistan. Di mana Turkistan? Kawasan timur lah. Bermula daripada utara China, masuk ke kawasan Stan ni sampai ke Turki. Itulah golongan Turk. Bukan Turki saja, dia luas kawasan tu. Jadi bila dia orang sebut Turk, Al-Hakim juga sebut Turk, maksudnya golongan Mongol dan Tatar yang datang menyerang kerajaan Islam. Okey, Ibn Hajar kata apa? Dia kata wal murad bi Bani Qantura At-Turk. Dia kata yang dimaksudkan dengan Banu Qantura itu adalah Turk. Okey, wa qayyadahu Ibnul Jawaliki min al-Mu'arrab bil mad. Ini disebut macam mana nak baca lah, Qantura ke. Kemudian dia kata qila, kata Ibn Hajar, dikatakan. Nampak Ibn Hajar kata? Ibn Hajar pun dia tak kata confirm. Dia kata dikatakan. Orang cakap. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dia kata qila kanat jariyatan li Ibrahim. Dikatakan dia ni adalah hamba kepada Ibrahim alaihissalam. Fawaladat lahu aulada, dan dia melahirkan anak-anak Nabi Ibrahim. Fantashara minhum Turk. Maka daripada keturunan dia lah golongan Turkistan ni, golongan Turk ni dilahirkan. Ya. Ada juga yang kata tak betul Turk. Sebab ada yang kata dia tu daripada Sudan. Dah Sudan pula dah. Mula-mula daripada Turk, cerah. Lepas tu dah pergi Sudan. Jadi kalau kita kaji kan, sebenarnya kita boleh kata yang disebut dalam riwayat konotasi Qantura ni taklah begitu positif. Cuma bila kita baca riwayat, saya sebut tadi kan, bila kita baca riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sejarah, kita kena hati-hati. Kita kena tengok riwayat yang kita baca tu pertama sanad sahih ke tidak, daripada Nabi ke tidak. Sebab kita sedang bercerita tentang satu figura, satu identiti yang bukan di zaman Nabi Muhammad SAW pun, zaman Nabi Ibrahim tu. Jadi mana ada perawi yang pernah disemak sebelum daripada zaman Nabi Muhammad ni? Ilmu hadis, ilmu rijal yang disebut oleh Dr. Sahul tadi tu, ilmu rijal, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu yang nak kaji perawi ni bagus ke tak bagus, lahir bila, anak murid dia siapa, guru dia siapa, negeri mana dia masuk, ni hanyalah khasais ummati Muhammad, hanyalah keistimewaan umat kita saja. Yang bahas tentang ilmu rijal ni hanyalah ilmu yang berkaitan dengan hadis, riwayat-riwayat daripada Nabi Muhammad. Yang ada dalam riwayat-riwayat ini sekadar yang saya tengok ni lah. Kalau ada yang lain boleh share dengan kita nanti, insyaAllah. Kita pun belajar juga kan, kita boleh tambah maklumat, tak ada masalah. Tapi konotasinya begitulah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita telah menonton video daripada Dr. Rozami tadi. Kalau sahabat-sahabat nak tonton secara panjang video berkaitan tentang isu Melayu asal Keturah, perspektif agama dan sejarah yang disampaikan oleh Dr. Rozmi Ramli dan juga Dr. Sahul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita simak video tentang Qaturah ini, isu Qaturah. Kita tahu semua bahwa kemarin-kemarin ada video beredar dari Prof. Solehah Yaqub bahwa Semenanjung itu atau Melayu itu adalah keturunan Qaturah. Tadi sudah dijelaskan perspektif. Tadi sudah dijelaskan secara perspektif hadis, ya. Sudah begitu jelas bahwa Qaturah itu nantinya akan datang suatu masa keturunan Qaturah itu mengeluarkan orang Islam dari daerahnya, dari Irak, seperti itu. Jadi setelah ada penjelasan seperti ini, apakah ujung Medini itu masih membangga-banggakan sebagai keturunan Qaturah? Di akhir video tadi juga ada bahwa Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu, seperti itu Jadi ya pertanyaan besar kalau sudah terjadi ada secara perspektif hadisnya seperti tadi, tentu ya bertolak belakang tidak sesuai yang diharapkan, seperti itu.
Jadi selama ini yang didengung-dengungkan oleh Profesor Soleh Hayako tentang keturunan Nabi Ibrahim gitu ya. Keturuh itu istri ketiga Nabi Ibrahim. Masalahnya ada gaharu segala macam itu toh. Tapi faktanya setelah tadi di perspektif hadis seperti tadi, tentu ya bertolak belakang. Itu terserah teman-teman saja bagaimana menanggapinya. Apakah masih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Soleh Hayako atau bagaimana? Terserah Anda semuanya. Oke, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut official, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.